Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan topik ekliptik dan juga zodiak. Jadi kita mungkin pernah dengar lah tentang buruj-buruj zodiak. Jadi apa itu buruj zodiak dan juga apa itu ekliptik. Jadi bumi dia bukan sahaja berputar. Kita tahu bahawa bumi berputar pada paksinya menyebabkan bintang-bintang yang kita nampak itu dia kelihatan bergerak. Okey, sfera cakrawala kita tu kelihatan bergerak. Tapi bumi bukan sahaja berputar, tetapi bumi juga dia mengelilingi matahari. Okey, seperti dalam gambar rajah ini kita dapat lihat bumi juga mengelilingi matahari. Kedudukan matahari kita dalam sfera cakrawala, ingat sfera cakrawala itu adalah bintang-bintang yang kita petakan pada malam hari. Disebabkan kita bergerak mengelilingi matahari, kedudukan matahari dalam sfera cakrawala kita tu dia bukan pegut. Okey, dia tak seperti bintang yang lain. Bintang yang lain dia kelihatan sama sahaja dalam sfera cakrawala, tapi matahari kita itu dia kelihatan bergerak dalam sfera cakrawala itu disebabkan oleh pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi kita dapat lihatlah dalam sfera cakrawala kita itu ada buruj-buruj seperti yang saya dah terangkan dalam video yang sebelum ini. Jadi bila bumi bergerak, maka matahari ini daripada pandangan bumi akan nampak seperti dia sedang melintasi buruj-buruj tertentu. Okey, jadi kalau kita dapat perhatikan pada bulan Jun, matahari ini dia kelihatan melintasi buruj Taurus, dan bila bumi mengelilingi matahari pada bulan Ogos, matahari kelihatan sedang melintasi buruj Cancer. Jadi maksudnya dia kelihatan seolah-olah matahari itu sedang bergerak dalam satu tahun. Okey, bila kita keliling matahari ini nampak seperti matahari itu sedang melintasi sfera cakrawala itu dalam satu tahun. Okey, jadi lintasan kedudukan matahari ini, lintasan dia bila contoh macam bulan Jun nampak dekat Taurus, bulan Ogos dia dekat Cancer, dan seterusnya lah. Okey, pada bulan-bulan lain dia juga akan lihat pada objek-objek yang lain. Jadi lintasan kedudukan matahari dalam sfera cakrawala, lagi saya akan tunjuk, dia dikenali sebagai garisan ekliptik. Okey, dia bila kita dapat lukiskan garisan matahari dalam sfera cakrawala, jadi kalau kita dapat lihatlah dekat gambar rajah ini juga, ini adalah paksi bumi, ini adalah North Pole iaitu kutub utara. Kita ada garisan ekliptik di sini dekat sfera cakrawala kita. Jadi garisan ini merujuk kepada kedudukan matahari dalam sfera cakrawala untuk satu tahun. Buruj-buruj yang berada dekat dalam ekliptik itu, dekat garisan ekliptik itu yang kita panggil sebagai buruj zodiak. Okey, jadi kalau orang tanya buruj zodiak itu apa, jawapannya adalah buruj yang mana matahari melintasinya dalam satu tahun. Jadi ada 12 lah kesemuanya, merujuk pada 12 bulan. Pada bulan tertentu matahari akan melintasi pada buruj-buruj yang tertentu. Okey, jadi sebelum kita lihat pada fenomena solstice dan equinox ini, kita lihat dahulu berkenaan dengan simulasi matahari daripada aplikasi Sky Safari. Baik, jadi di sini kita ada langit pada bulan 1 5 Januari. Jadi kita dapat lihat matahari berada di sini, dan kalau kita gerakkan dia, okey, kalau matahari sekarang ini dia berada di buruj, okey, dia berada di buruj Sagittarius tak salah saya. Okey, jadi kalau kita lihat pada keesokan harinya, matahari itu dia bergerak sedikit saja dekat ekliptik. Okey, sebab tak banyak perubahan dalam satu tahun. Okey, kalau kita pindahkan kepada 6 Januari, okey, nampak matahari itu dia bergerak sedikit saja. Kalau 7 Januari, tapi kita dapat lihatlah dia sedang bergerak. Kalau kita gerakkan dia dalam setiap jam, okey, sekarang pukul 5 petang, kalau kita gerakkan 6 petang, dia satu sfera itu bergerak bersama dengan matahari lah, sebab bumi berputar. Okey, ini kesan bumi berputar. Tetapi kalau kita gerakkan dalam satu hari pada waktu yang sama, okey, sekarang 5.24 petang, kalau kita gerakkan 5.24 petang esok hari, maksudnya kita nak lihat bumi bergerak, bukan bumi berputar. Okey, sebab waktu hari itu adalah yang sama. Jadi kalau kita gerakkan dia, kita dapat lihat matahari itu yang kelihatan sedang bergerak melintasi buruj-buruj ini. Jadi kalau kita lihat pada beberapa hari kemudian, ini nak masuk bulan Februari, dia melintasi buruj yang lain. Kita lihat buruj apa ini. Ini adalah buruj Capella tak salah saya. Jadi pada bulan Februari dia melintasi buruj yang lain, dan kita dapat lihatlah pada bulan yang lain, nampak ini adalah pada waktu yang sama 5.24, tapi matahari kelihatan bergerak mengelilingi buruj-buruj dalam satu tahun. Okey, jadi sekarang kita lihat pula berkenaan dengan dua fenomena penting yang melibatkan kedudukan matahari dalam garisan ekliptik ya. Tadi yang saya tunjukkan itu warna kuning itu adalah garisan ekliptik. Baik, jadi apa itu solstice dan equinox?
bumi berputar, kita tahu bumi berputar dan juga bumi mengelilingi matahari dalam keadaan dia sedang berputar. Okey, kita lihat semula berkenaan dengan kita punya simulasi ini. Baik, jadi sekarang ini kita berada dalam orbit, okey, daripada pandangan orbit daripada atas lah, berkenaan dengan kedudukan matahari dan juga kedudukan bumi. Baik, jadi ini adalah matahari dan juga ini adalah bumi. Kita dapat lihat bumi bukan sahaja berputar tetapi bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Okey, kita lihat macam mana ia berlaku. Jadi kalau kita zoom dekat bumi, jadi ini adalah bumi, dan kalau kita gerakkan dalam satu hari, okey, ini 1 jam lah. Pada jam yang kemudiannya kita dapat lihat bumi itu dia sedang berputar pada paksinya. Tapi dalam masa yang sama, kalau saya zoom out, baik, jadi kalau kita lihat daripada pandangan sudut atas, okey, kalau kita gerakkan dalam 1 jam, kita tak nampaklah perubahan pergerakan bumi mengelilingi matahari, sebab 1 jam itu adalah nilai yang sedikit dibandingkan dengan 1 tahun. Tapi kalau kita gerakkan dalam 1 hari, kita dapat nampak dia pergerakan sedikit demi sedikit. Okey, kita lihat. Jadi bumi berada di atas ini. Ini adalah matahari. Pada esok harinya, 6 Januari, dia gerak sedikit. Okey, jadi kita dapat perhatikanlah dia dapat bergerak sedikit demi sedikit. Jadi sekarang ini 5 Januari, kita pindahkan 6 bulan kemudian. Dalam 6 bulan dia akan bergerak di sini. Okey, kerana separuh daripada orbit. Jadi kita gerakkan pada 6 bulan kemudian, itu bulan Julai. Jadi pada bulan Julai dia berada lebih kurang separuh orbitnya, kerana dia ambil masa 12 bulan untuk keliling. Maksudnya 6 bulan lah untuk separuh, kemudian 6 bulan lagi separuh. Okey, jadi ini yang menyebabkan kedudukan matahari itu dia kelihatan bergerak sepanjang garisan ekliptik dalam sfera cakrawala kita. Okey, jadi apa kaitannya dengan solstice dan equinox? Jadi bumi berputar, tapi bumi dia berputar itu condong daripada orbit. Maksudnya kalau ini matahari, ini adalah bumi pusing matahari, tetapi dalam waktu yang sama bumi juga dia berputar pada paksinya. Kecondongan orbit itu maksudnya kalau ini adalah orbit bumi, maka kita boleh buat satu satah yang mana bumi mengorbit matahari pada satah ini. Jadi orbit bumi dan juga putaran bumi itu dia sengit sebanyak 23 darjah, menyebabkan berlakunya apa? Okey, berlakunya 4 musim di bumi. Okey, disebabkan oleh kecondongan bumi dengan antara putarannya, paksi putaran dan juga orbit bumi. Okey, jadi menyebabkan wujudnya 4 musim di sebahagian bumi lah, berdasarkan penerimaan cahaya matahari dalam sehari. Ada hari yang menerima banyak cahaya, ada hari yang menerima kurang cahaya. Jadi solstice, apa itu solstice? Solstice musim panas dia berlaku apabila matahari berada pada kedudukan paling utara dalam sfera cakrawala, dan solstice musim sejuk pula berlaku apabila matahari berada pada kedudukan paling selatan pada sfera cakrawala. Jadi kita boleh lihatlah macam mana situasi ini. Baik, jadi sekarang ni saya dah tukarkan masanya kepada bulan Jun, 18 Jun pada jam 7.08 pagi. Okey, kita nak lihat kedudukan matahari pada ketika terbitnya matahari. Jadi kalau kita lihat solstice musim panas itu adalah apabila matahari berada pada kedudukan paling utara. Jadi apa maksud paling utara itu, kita boleh lihatlah pada gambar rajah ini. Okey, jadi kalau kita perhatikan matahari, ini adalah kedudukan matahari, di sini adalah ke arah utara, manakala yang ke kanan ini adalah ke arah selatan. Okey, ini adalah timur. Jadi kalau kita perhatikan solstice musim panas dia berlaku apabila matahari berada pada kedudukan paling utara, iaitu sekitar 22, 21, 22, 23 hari bulan lah. Okey, ini adalah daripada Malaysia. Jadi kedudukannya paling utara pada waktu ini. Dan kalau kita gerakkan beberapa bulan, okey, saya gerakkan 1 bulan ke hadapan pada bulan Julai, anda dapat perhatikan dia ke belakang semula. Okey, dia ke arah selatan, dan kita gerakkan lagi. Okey, jadi kalau kita gerakkan lagi, okey, lihat di mana timur. Okey, ini adalah ke arah selatan, ini adalah ke arah utara. Jadi bila kita gerakkan lagi pada bulan seterusnya, jadi ini adalah bulan Disember. Kalau bulan Januari dia patah balik. Maksudnya solstice musim sejuk itu berlaku pada bulan Disember, dan dia adalah sekitar dalam 20-21 begitulah. Okey, jadi lebih kurang pada 22, 21, lebih kurang pada waktu ini dia berada pada kedudukan yang paling selatan. Jadi ini ketika solstice musim sejuk, dan kita juga dapat perhatikan bagaimana suasananya di kawasan hemisfera utara, sebagai contoh di London. Kita tengok apa yang berlaku. Jadi sekarang ini saya telah pun setkan supaya matahari berada dalam kedudukan terbit pada bulan Jun, dan juga ketika berlakunya solstice musim panas.
Okey, jadi kalau kita dapat perhatikan, matahari dia sedang hampir terbit pada jam 4 pagi. Okey, di sana di hemisfera utara, yang ini kedudukannya adalah di London. Jadi matahari terbit pada pukul 4 pagi. Kemudian kita lihatlah apa yang berlaku dalam satu hari. Okey, kita gerakkan dia. Kalau anda perhatikan, matahari itu dia mengambil pergerakan yang lama. Okey, maksudnya dia berada lama di langit, dan kita lihat bila dia terbenam. Baik, jadi kalau kita perhatikan, dia terbenam pada jam lebih kurang pada jam 9 hingga 10. Okey, 9 lebih 9.40-an malam. Maksudnya daripada 4 pagi sehingga 9 malam, matahari berada di atas ufuk. Maksudnya dia sedang siang lah. Okey, ini adalah pada solstis musim panas, iaitu matahari berada pada kedudukan paling utara, menyebabkan hemisfera utara itu menerima matahari yang banyak. Kemudian kita lihat pula ketika berlakunya solstis musim sejuk, iaitu pada bulan Disember. Okey, lebih kurang pada hari 21-22. Okey, kita lihat pada 22 hari bulan, dan kita kembali semula kepada ketika matahari terbit. Kita perhatikan, ini adalah pukul 7 pagi, 7.47, lebih kurang dalam 7.51 matahari baru terbit. Jadi kita perhatikan apa yang berlaku. Okey, kita dapat perhatikan ya. Okey, saya gerakkan sedikit. Itu matahari dah terbenam. Jadi kita lihat dia terbenam pukul berapa. Okey, jadi kalau kita perhatikan, sekarang ini pukul 4.06 petang, matahari telah pun terbenam. Okey, saya ulang semula simulasi ini. Kalau anda perhatikan, dia punya pergerakan di langit itu sedikit sahaja kerana dia berada pada kedudukan yang paling selatan, menyebabkan kawasan di hemisfera utara menerima cahaya matahari yang sedikit. Jadi ini adalah ketika solstis musim sejuk, iaitu matahari paling selatan. Baik, sekarang kita lihat pula ketika equinox. Jadi equinox ada dua, iaitu equinox musim bunga pada bulan Mac, dan juga equinox musim luruh pada bulan September, yang berlaku apabila matahari dia berada pada khatulistiwa cakrawala. Apa maksud khatulistiwa cakrawala itu? Dia adalah bumi punya khatulistiwa, kita gariskan dia. Okey, kita petakan dia pada sfera cakrawala, kita akan dapat dia punya garisan khatulistiwa. Dalam bahasa Inggeris di sini celestial equator. Jadi matahari dalam gerakan dia akan melintasi khatulistiwa ini dekat sini, vernal equinox iaitu pada musim bunga, dan juga autumnal equinox pada musim luruh di belakang ini. Dan kita boleh perhatikan apa yang berlaku dalam kita punya software ini sekitar 21 hari bulan. Baik, kita lihat apa yang berlaku pada matahari. Kita tengok bila dia terbit. Jadi sekarang kita lihat matahari sedang terbit dalam pukul 5.50 pagi. Okey, dan kita lihat bila dia akan terbenam. Ingat, ini adalah ketika equinox ya, bukan solstice. Equinox equinox ini adalah bila matahari dia berada di atas ufuk dan di bawah ufuk pada masa yang samalah, iaitu dia, kalau kita perhatikan ya, kedudukan matahari di sini adalah hampir dengan east, iaitu hampir dengan timur. Jadi kita dapat perhatikanlah ya, pada 18 hari bulan matahari itu dia berada di kawasan timur, di timur betul-betul. Jadi kita lihat apa yang berlaku dalam satu hari. Dia terbit dalam pukul 6, dan kita gerakkan masanya. Okey, kita dapat perhatikan matahari dia sedang naik dan dia akan terbenam di sebelah barat. Jadi kita lihat dia terbenam dalam sekitar pukul 6 juga. Maksudnya dia mendapat siang dan malam dalam kuantiti yang sama, iaitu sekitar 12 jam siang dan juga 12 jam malam. Ini adalah pada bulan Mac, dan sekali lagi dia berlaku pada bulan September. Okey, jadi kalau kita lihat pada bulan September, dia terbenam lebih kurang dalam pukul 7 dan dia terbit. Okey, saya undurkan masa. Kita dapat agaklah bahawa dia akan terbit dalam pukul 7 juga, kerana dia mendapat matahari dalam keadaan yang samalah. Okey, jadi kalau kita perhatikan lebih kurang pukul 6.30. Jadi lebih kurang sama dalam 12 jam. Ini adalah 14. Kalau kita lihat pada 21, dia akan dapat nilai yang samalah ya, untuk terbit matahari dan juga terbenam matahari lebih kurang pada waktu yang sama, iaitu 12 jam siang dan juga 12 jam malam. Itu yang dimaksudkan oleh equinox, musim sejuk dan juga musim panas. Jadi seterusnya kita akan lihat pula berkenaan dengan putaran bumi dan juga hari suria. Jumpa lagi.